Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala zurriyyatihi wa man walahu wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masih lagi dalam tajuk yang besar adalah sunnatullah dalam kehidupan. Dan pada pagi ini ada dua potong ayat Quran ataupun dua ayat Quran yang Allah berjanji dengan kita. Ayat yang pertama Allah menyatakan wa ma kunna nu'adzibahum wa anta fihim. Yang bermaksud kami, iaitu Allah, tidak akan mengazab kamu, iaitu wahai manusia, selagi mana baginda sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan kamu. Ayat yang kedua pula Allah berfirman wa ma kunna nu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Kami tidak akan mengazab kamu wahai manusia selagi mana kamu beristighfar. Jadi dua ayat tersebut, tuan-tuan, semacam sudah dinyatakan suatu kanun ataupun suatu peraturan alam bahawa dalam hidup kita pada hari ini di dunia, sejak daripada dibangkitnya baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah dunia ini kiamat, kita sebagai orang Islam percaya bahawa selagi mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama kita, selagi mana kita beristighfar, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kita. Ayat ini ataupun sunnatullah ini, jika kita padankan dengan apa yang melingkungi kita pada hari ini, maka ayat itu harus dibaca dalam kerangka dua ayat dalam surah Ali Imran. Barulah kita boleh faham bagaimana dua ayat tersebut berfungsi. Ayatnya ayat 173 dan 174, di mana Allah berfirman, allazina stajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Yang bermaksud mereka-mereka yang telah menyahut akan seruan Allah dan Rasul setelah mana mereka ditimpa pelbagai musibah, lantas mereka telah memperelokkan
amalan mereka dan mereka bertakwa kepada Allah, sesungguhnya balasan Allah itu amat besar. Mereka-mereka dikatakan manusia kepada mereka bahawa musuh-musuh kamu telah sepakat untuk mengancam kamu. Apabila mereka mendengar ancaman tersebut, sedangkan hati mereka bertaut kepada Allah, maka Allah telah menukarkan dengan keimanan tersebut, dengan nikmatnya mereka menjadi lebih kuat dan mereka mampu untuk menghadapi segala cabaran tersebut. Jadi tuan-tuan, ayat itu menyatakan kepada kita bahawa janji Allah itu, iaitu dua janji tadi, wa ma kunna nu'adzibahum wa anta fihim, dan janji yang kedua, wa ma kunna nu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak akan mengazab kita selagi mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama kita, dan Allah tidak akan mengazab kita selagi mana kita semua beristighfar. Jadi persoalan sekarang ialah kita dilingkungi oleh keresahan, resah dengan COVID-19, resah dengan masalah politik yang besok lusa akan tukar kerajaan lagi, resah dengan ekonomi yang tak menentu, resah dengan apa yang berlaku di Azerbaijan dengan Armenia yang mungkin akan meledak dan sampai ke sini. Dikelilingi oleh resah yang tak berkesudahan itu, maka rasanya kita terasa semacam kita dilingkungi oleh azab. Situ tak kena, sini tak kena, yang tu tak betul, yang ni serba salah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan bertanya, apa ya jawapan agama kepada persoalan tersebut? Pastinya lah jawapannya terlalu banyak mengikut persepsi ustaz-ustaz yang memberi jawapan tadi. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya mengatakan bahawa apa yang sedang menimpa kita sudah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang menimpa kita telah dilalui oleh mereka-mereka yang terdahulu. Bercakap mengenai COVID-19, dalam sejarah Islam ada 4 kali wabak taun yang cukup besar berlaku sehingga ratusan ribu orang Islam meninggal dunia pada masa wabak itu menyerang. Takkanlah tidak ada contoh yang baik, tidak ada suatu prinsip yang dipegang oleh para ulama pada ketika itu dalam menjalani apa yang sedang mereka lalui. Jadi tuan-tuan, bila Allah SWT menyatakan wa ma kunna nu'adzibahum wa anta fihim, kami tidak akan mengazab manusia itu selagi mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Jadi tuan-tuan, pada hari ini mungkin bila kita bercakap tentang baginda berada bersama kita, maka adalah sukar untuk kita membawa jasad baginda bersama kita kerana jasadnya disamadikan di Madinatul Munawwarah. Jadi apakah maksud ayat itu? Dan pastinya lah maksud itu akan berterusan sampai ke hari kiamat, bukannya terhenti ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Dan ayat itu juga tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam, terdapat beberapa peristiwa yang kelihatan semacam kontradik dengan ayat tadi. Misalnya, Allah berjanji tidak akan mengazab orang-orang yang beriman selagi mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Tetapi kita baca kisah Nabi ataupun sirah Nabi, kita dengar bahawa para sahabat kalah teruk dalam perang Uhud. Bagaimana dengan janji itu? Kita juga dengar dalam sirahnya baginda SAW bersama dengan para sahabat. Baginda masih hidup, baginda masih bersama dengan mereka. Tetapi umat Islam kalah juga dalam perang Hunain. Sehingga cerita perang Hunain dan cerita Uhud itu diceritakan kembali di dalam Al-Quran bagi menegaskan bahawa para sahabat juga terkena dengan
bala yang begitu teruk dalam Hunain dan juga Uhud, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama mereka dalam peperangan tersebut. Wa yauma hunaini id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum syai'a. Pada ketika peperangan Hunain tersebut, apabila para sahabat merasa bilangan mereka yang besar itu boleh mengalahkan bilangan musuh yang kecil, maka Allah SWT telah mengalahkan orang-orang Islam dalam peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan, daripada apa yang kita baca dalam sejarah, daripada apa yang Allah sebut dalam ayat yang kita baca tadi, daripada apa yang Allah nyatakan dalam surah Ali Imran tadi, dapatlah disimpulkan dalam keadaan yang getir ini ada beberapa perkara yang didapati baginda sallallahu alaihi wasallam buat, dan didapati baginda sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada kita, bolehlah sikit sebanyak dijadikan pedoman untuk kita mengharungi di mana giliran kita pula terpaksa melalui kesusahan ini, seperti mana orang-orang yang beriman terlebih dahulu dari kita telah melaluinya dengan jaya, maka sekarang masa untuk kita diuji, masa untuk kita dicoba, diduga oleh Allah, dan kita mesti jaya melepasi ujian ini. Allah berfirman dengan memberi suatu pengharapan yang besar kepada kita agar kita lulus dengan kata Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tablila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada di kalangan mereka lelaki-lelaki sebenar yang telah gugur memperjuangkan agama ini dengan prinsip yang mereka pegang. Dan masih ada lagi lelaki-lelaki lain yang menanti untuk gugur dalam mempertahankan prinsip agama ini, dan mereka sekali-kali tidak akan menukarkan apa yang mereka percayai dengan sesuatu yang mendatang. Maka kita rasa kita bangga dengan sejarah umat Islam dahulu, di mana mereka dengan jayanya melepasi ujian Allah, dan kini kita pula untuk menghadapinya, maka berpedomankan apa yang telah orang terdahulu lalui dan apa orang yang terdahulu lakukan, maka diharap bolehlah kita juga melepasi cabaran ini. Dan saya cukup yakin ianya tidak akan lama, sebaliknya terasa lama apabila kita tidak bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, oleh kerana kita tidak boleh begitu panjang berbicara dalam SOP yang ditetapkan, dapatlah saya simpulkan bahawa ada lebih kurang 7 perkara yang perlu kita lakukan agar 7 perkara tersebut menjadi pegangan kita dalam mengharungi apa yang Allah Ta'ala uji kita hari ini, dan insya-Allah kita melepasinya dengan jaya. Yang pertama ialah berkait dengan tauhid ataupun akidah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila ilmu itu berkembang dengan pesat, maka akhirnya manusia sibuk dengan ilmu tetapi tidak mempraktiskan apa yang ada daripada ilmu tadi. Kalau di zaman Nabi, kita dapati para sahabat tidak begitu banyak tahu tentang ilmu tauhid. Cuma mereka itu bertauhid. Pada hari ini, kita mempunyai jurucakap dalam ilmu tauhid cukup ramai. Tapi mungkin tauhidnya entah ke mana, tuan-tuan. Apabila ilmu tauhid itu berkembang, maka akhirnya hasil daripada perkembangan ilmu tauhid yang begitu pesat tadi menyebabkan kita makin bergaduh. Kalau tuan-tuan tanya para sahabat zaman dulu, dia tahu tak apa nama dia uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat? Dia tak tahu, tuan-tuan. Orang kemudian dah datang. Kalau tuan-tuan tanya para sahabat, tahu tak wujud, qidam, baqa,
mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi. Dia tak tahu, tuan-tuan. Dia tak tahu kerana itu adalah perbahasan ilmu tauhid, bukan tauhid itu sendiri. Tapi apa yang mereka tahu, mereka begitu tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tauhid itu telah melahirkan dalam diri mereka beberapa perkara yang amat diperlukan dalam kepercayaan seorang hamba kepada Allah. Antaranya, mereka tidak pernah berburuk sangka dengan Allah. Mereka percaya bahawa Allah tidak akan mensia-siakan mereka apabila mereka melakukan ketaatan. Mereka percaya bahawa Allah bila lakukan sesuatu kepada hamba-Nya adalah sesuatu yang terbaik. Lantas Allah hanya mengajar kepada mereka dengan suatu ayat yang mudah untuk mereka faham. Wala tazunnu nabillahi zununa. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, jangan kamu menyangka dengan sangkaan yang bermacam-macam terhadap aku. Kerana apabila aku menguji seseorang di kalangan kamu dengan ujian yang cukup berat, itu tidak bermakna aku seperti yang kamu sangka. Jadi seorang yang tauhidnya utuh kepada Allah, dia tidak sesekali akan meragui, merasa sangsi, memperlihatkan bahawa dia tidak terima dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan tauhid itulah, tuan-tuan, yang diperlukan oleh kita dalam menghadapi cabaran ini. Tak perlu kita tahu retorik yang macam-macam, tuan-tuan. Saya pergi temuduga dapat tauliah, ditanya oleh penemuduga dekat 2 jam, tuan-tuan. Saya pun tak boleh jawab, tuan-tuan. Dia tanya macam-macam. Last sekali saya tanya dekat penemuduga, nak suruh saya jawab ke, nak tahu saya percaya. Gitu saja. Dan itu saya yang dah begitu lama dalam bidang agama. Kalau saya tanya tuan-tuan lagi, tuan-tuan tak boleh jawab, tuan-tuan. Jadi bermaksud, kalau nak ditanya ilmunya, memang banyak yang kita tahu ataupun banyak yang kita lupa. Tetapi yang penting dalam menghadapi krisis ataupun yang menghadapi bencana pada hari ini, kita tak perlu pada retorik yang banyak. Kita hanya perlu yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah, dan mustahil jika kita berdoa, kita berharap dan kita beriman kepadanya, dia akan abaikan kita. Kalaulah makhluk lain yang lebih hina daripada kita pun Allah Ta'ala ambil tahu dan peka, mana mungkin orang yang beriman itu akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan berbagai-bagai janji yang menunjukkan bahawa dia tidak akan mensia-siakan kita. Antaranya Allah Ta'ala menyebut, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya adalah menjadi hak ataupun menjadi tanggungjawab Allah untuk membantu orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 41 Allah berfirman, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sekali-kali Allah tidak akan memberi ruang kepada orang-orang kafir untuk menganiayai orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan yang getir ini, suatu yang dituntut dari kita ialah pembulatan tauhid. Iaitu biarlah kita benar-benar bergantung, percaya, takut, harap dan segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika itulah yang ada pada kita di saat kita berada dalam keadaan yang getir ini, percayalah dia tidak akan mengecewakan kita seperti sebahagian daripada manusia di kalangan kita yang sering mengecewakan kita. Dia tidak pasti akan berbohong. Dia pasti tidak akan berbohong apabila dia berjanji. Cuma janji-janjinya itu tidak harus dipetikai. Sebaliknya dilihat pada kita apa yang tidak kena sehingga janji itu tidak terlaksana. Maka sebab itulah Allah SWT menyatakan untuk kamu tidak diazab ada 2 syarat.
Pertama, hendaklah baginda sallallahu alaihi wasallam berada dengan kamu, dan yang kedua, hendaklah kamu beristighfar. Wa ma kunna nu'adzibahum wa anta fihim wa ma kunna nu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Yang bermaksud, kami tidak sesekali akan mengazab kamu wahai orang-orang yang beriman selagi mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama kamu. Begitu jugalah kami tidak akan mengazab kamu wahai orang-orang yang beriman selagi mana kamu beristighfar. Jadi seolah-olah ayat itu menyatakan dua perkara. Pertama, carilah contoh daripada mereka yang terdahulu untuk menangani masalah kamu. Dan yang kedua, muhasabah ataupun koreksi diri di mana yang tidak kena pada kita, maka perbetulkanlah dalam tempoh ini. Pasti apabila kita perbetulkan kesilapan kita, berpandukan contoh yang telah diberikan oleh baginda, maka kita juga akan jaya seperti mana jayanya para sahabat yang dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, tuan-tuan, yang saya rasakan perlu kita perbetulkan ialah kita mesti menjadi seorang mukmin yang sebenar. Di sana, tuan-tuan, ada beza. Seorang itu dinamakan sebagai seorang Muslim berasaskan kad pengenalannya pada Jabatan Pendaftaran. Ada ditulis dekat kad IC kita, agama Islam. Dengan seorang itu beriman kepada Allah. Maka sebab itulah seringkali kita marahi orang-orang Yahudi. Tetapi kita terlupa untuk belajar kenapa Allah marahkan orang-orang Yahudi. Kita sering memarahi Yahudi kerana jahat. Kita sering seronok apabila melaknat Yahudi dengan membaca lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Kita mengatakan celaka Yahudi, celaka Netanyahu dan sebagainya di atas kebejatan yang dilakukan oleh mereka. Kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa bahawa dalam kutukan kita terhadap mereka itu, kita tidak jauh beza dengan mereka. Jadi haruslah diingat, Allah menceritakan akan kejahatan Yahudi bukan bermaksud orang Yahudi itu akan begitu pada semua keadaan. Sebaliknya Allah menceritakan tentang orang Yahudi itu agar kita tidak bersikap seperti sikap orang-orang Yahudi. Kita menjadi seorang yang begitu literal apabila berdepan dengan teks-teks agama. Misalnya apabila datang 10 Muharram, kita akan berpuasa sehari sebelum 10 ataupun sehari selepas 10 dengan alasan kita tak boleh serupa dengan orang Yahudi. Maka kita pun berpuasalah 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Malah ada yang lebih ekstrim 9, 10, 11, tuan-tuan. Sebab tak nak serupa dengan orang Yahudi. Ya betul. Itu suatu sikap yang baik kerana ingin berbeza dengan Yahudi. Tetapi zaman sudah berubah. Di mana pada tempat-tempat tertentu yang disebut secara literal, kononnya kita tak mahu serupa dengan Yahudi. Tapi pada banyak tempat lain, kita bukan sekadar serupa, malah mengalahkan Yahudi dalam beberapa sikap. Jadi kalau sikap kita seperti itu, tuan-tuan, kalaulah Yahudi yang bersikap tidak seteruk kita pun telah turun kutukan Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, maka adakah mustahil jika sikap kita teruk daripada Yahudi, kita tidak akan menerima kutukan tersebut? Maka itu adalah perkara yang harus kita lihat kembali. Misalnya, antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala menempelak Yahudi. Allah menyindir orang Yahudi apabila orang Yahudi berbangga dengan kononnya bahawa dia menganut agama yang ramai nabi di kalangan mereka. Apabila mereka dapati bahawa nabi-nabi Allah itu datang di kalangan mereka begitu ramai,
maka mereka mencipta satu status yang Allah tak pernah iktiraf status itu. Mereka sengaja cipta dengan tujuan untuk menghalalkan segala kebejatan mereka. Maka mereka menamakan diri mereka sebagai anak-anak Allah. Apabila mereka berdepan dengan orang-orang Islam di Madinah, dan mereka mengasakan bahawa mereka lebih bertuah daripada orang Islam, kerana orang Islam hanya ada Muhammad, sedangkan orang Yahudi mempunyai Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Yashua dan sebagainya. Maka mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Apa saja yang mereka buat, salah di mata agama mereka, salah dalam prinsip manusiawi pun, mereka mengatakan mereka tak akan diazab. Kerana mereka adalah anak-anak Allah. Allah sayang kepada mereka. Bukti Allah sayang, Allah jadikan ramai Nabi di kalangan mereka. Maka sikap itu tuan-tuan adalah sikap yang tidak baik. Untuk ada pada diri kita yang menyangka bahawa kita mempunyai suatu keistimewaan sehingga kita buat apa salah sekalipun, maka kita tak akan dihukum. Maka bila ungkapan itu diungkap kepada orang-orang Islam di zaman baginda SAW masih hidup, maka turunlah ayat Quran menempelak sikap tersebut. Maka Allah berkata kepada orang Yahudi, Kul falima yu'adzibukum wa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kul falima yu'adzibukum. Maka Allah mengatakan kepada orang Islam, cuba kamu jawab balik dekat orang Yahudi. Kalau betul mereka itu anak Allah, kalau betul mereka itu kekasih Allah, kenapa dalam sejarah mereka dihalau, dibunuh, diseksa? Adakah itu petanda mereka adalah anak-anak Allah? Jadi cerita itu tuan-tuan tidak seharusnya terhenti pada orang Yahudi. Tidak seharusnya terhenti pada orang-orang Yahudi. Sepatutnya menjadi suatu pengajaran kepada kita umat Islam hari ini, apabila kita merasakan bahawa kita duduk di sebuah negara yang mana negara itu mempunyai perlembagaan yang meletakkan status orang Islam itu lebih tinggi daripada orang lain. Dan kita mempunyai kad pengenalan yang ditulis di sana Islam. Kita mempunyai menteri agama Islam. Kita mempunyai jabatan agama Islam. Kita mempunyai orang Islam yang ramai. Maka kadang perasaan yang sama timbul pada diri kita. Takkan Allah nak azab kita? Sekolah tahfiz saja di Malaysia ada 7,000 buah. Takkan Allah nak? Sedangkan kita tak pernah menyumbang pun untuk sekolah itu. Yang penting kita boleh sebut nombor tu. Takkan Allah nak azab kita? Mufti semuanya PhD. Takkan Allah nak azab kita? Syarikat travel agent yang bawa orang Islam pergi ke Mekah ada 467 syarikat, tuan-tuan. Orang Malaysia begitu resah kerana kota haji kecil. Kalau boleh 1 tahun mereka nak 1 juta untuk pergi haji, tuan-tuan. Takkan nak itu. Kita ada beberapa yayasan yang cetak Quran. Yayasan Restu, yayasan itu, yayasan ini. Kita mempunyai 27 aplikasi Android dalam telefon untuk download Al-Quran saja. Banyaklah tuan-tuan kita boleh cerita bahawa kita cukup istimewa. Jadi kalau itu nada yang kita sebut, nampaknya tak ada beza sangat dengan Yahudi itu. Jadi kalaulah Yahudi menyebut ayat yang sama, kemudian turun ayat Allah mengatakan kul falima yu'adzibukum, maka seolah-olah hari ini Allah kata kat kita balik. Kalau kamu rasa hanya sekadar kamu bernama dengan nama Aminah, ayah kamu pula Abdullah, ataupun kamu rasa kamu adalah Muhammad, ayah kamu Abdullah, isteri kamu pula Khadijah, ayahnya Khuwailid, hanya nama serupa je, ataupun serban kamu lebih besar daripada serban Nabi, kamu tak akan diazab, maka Allah akan baca balik ayat itu ketika mana dia kata pada orang Yahudi, Kul falima yu'adzibukum. Kalau betul lah kamu orang Islam mempunyai macam-macam benda yang kamu buat itu sehingga kamu menyangka kamu tak akan diazab, maka Allah kata sekarang tengoklah apa yang berlaku. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita berbangga bahawa kita adalah orang yang beriman, maka hendaklah jadi orang beriman yang benar-benar beriman. Keimanan itu mengalir dalam segala urat nadi kita dan diterjemahkan hidupnya dalam segala aktiviti hidup kita. Di rumah
kita ikut Nabi. Bukan sekadar makan kurma dan dalam dulang. Bukan sekadar memakai jubah. Sebaliknya cara hidup kita itu adalah cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isteri, bersama anak-anak. Apabila kita pergi kerja, kita adalah orang yang benar-benar mempraktiskan agama seperti mana praktisnya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan jual beli, dalam setiap urusan kehidupan. Dan kita percaya apabila baginda SAW bergaul dengan orang dan akhirnya orang suka dengan baginda, bukan kerana baginda itu hanya seorang nabi, tetapi baginda adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tak perlulah kita mengeluh, tak apalah nabi orang suka dekat dia sebab dia nabi. Itu adalah alasan-alasan bodoh yang dicipta oleh orang yang tidak mahu melaksanakan apa yang mereka kata. Sebaliknya kita buatlah seperti mana yang Nabi buat. Kalau Nabi diberi amanah, maka Nabi melaksanakan amanah itu dengan sebaiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pernah satu kali baginda SAW solat asar cepat tidak seperti biasa. Sehingga sahabat merasakan bahawa kenapa kau solat itu menjadi begitu cepat. Sesudah solat, baginda SAW ditanya, kenapa hari ini cepat sikit solat? Kata baginda, aku masa semayang tadi teringat ada seguni lagi kurma daripada zakat tertinggal bawah katil aku ataupun duduk dalam bilik aku. Aku rasa berdosa takut ada orang miskin yang belum dapat agihan zakat tersebut. Itu Nabi ya, bila diberi amanah dia dah agih semua, dah tertinggal satu guni lagi yang belum diagihkan. Semayang pun tak selesa tuan-tuan. Tapi kita hari ini kita perak apa yang orang punya. 20 tahun kita boleh tidur lagi tuan-tuan. Bukan solat, tidur boleh. Gemuk-gemuk pula tu kita pula yang mengurusnya tuan-tuan. Jadi bermaksud ada benda yang kita tak buat seperti mana Nabi buat. Maka Allah SWT itu dia perhati apa yang kita buat. Kenapa? Kerana dia berjanji dengan orang beriman. Dia tidak berjanji dengan orang yang mendakwa dia beriman. Dia hanya berjanji dengan orang yang beriman. Jadi jika kita tidak beriman dengan makna yang sebenar, maka mana mungkin kita klaim dengan Allah seperti janji-janji yang dia lafazkan tadi. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah kata menjadi suatu tanggungjawab kami untuk mempertahankan orang-orang yang beriman. Dia tidak kata menjadi satu tanggungjawab kami untuk mempertahankan orang yang ada IC di dalamnya ditulis Islam. Dia tak berjanji tuan-tuan dengan ayat itu. Dia berjanji dengan orang beriman. Jadi apabila orang tak diberiman, dia bukan sekadar tahu retorik ilmu mengenai tauhid, sebaliknya iman itu terserlah dalam perlakuan hidupnya satu persatu. Baik ketika dia beribadat, baik ketika dia bermuamalat, baik ketika mana dia bersama dengan manusia, baik ketika mana dia melunasi tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia layak untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga tuan-tuan, kita diminta untuk memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar dan juga tasbih. Saya adalah kawan kepada beberapa ahli jemaah muslimat dekat Facebook. Nampaknya muslimat semalam ramai-ramai solat hajat, solat tasbih dan sebagainya. Datang tu pakai baju putih belaka. Itu suatu yang bagus untuk menandakan ketika mana kita susah, kita berdoa, kita berharap kepada Allah. Kerana Allah SWT ada menyebut dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi di ketika mana kita ditimpa musibah seperti ini, kita hendaklah banyak beristighfar kepada Allah
Kerana mungkin apa yang sedang kita lalui ini adalah sikit sebanyak mungkin puncanya adalah kepada kekurangan kita, kelemahan kita, kesikap-sikap kita yang tidak betul. Maka beristighfarlah kepada Allah di musim bencana. InsyaAllah Allah akan dengar istighfar kita tadi. Allah akan dengar pengakuan berdosanya kita tadi. Maka seperti Allah janji dalam surah Nuh itu, dia akan datangkan suatu bantuan yang akan menjadikan kita lebih baik selepas daripada ini. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, tuan-tuan. Apabila kita membaca cerita-cerita mengenai orang yang diazab ataupun mereka yang berada dalam ketakutan, antaranya ialah kita dapati dalam surah Kahfi. Di mana dalam surah Kahfi kita pernah dengar ada 7 orang pemuda yang mana dia hidup dalam satu zaman di mana raja pada zaman itu amat membenci orang seperti pemuda tadi. Maksudnya mereka berada dalam satu zaman di mana zaman itu memandang serong kepada akidah pemuda-pemuda tersebut. Di sana zaman itu mencaci dan menghina orang yang berakidah seperti pemuda-pemuda itu. Di zaman itu mereka akan menindas. Maka pemuda-pemuda tadi diminta oleh Allah untuk masuk ke gua. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum. Allah kata, larilah kamu semua pergi ke gua, maka kami akan selamatkan kamu. Jadi dalam konteks kita ini, tuan-tuan, apakah gua yang harus kita cari? Takkan kita akan buat protes untuk minta gua Batu Cave dijadikan untuk kita pula. Biarlah, Hindu dah ambil dah gua tu, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak pergi cari gua ikan dekat Bapa panggil gua Musang sana tu, tuan-tuan. Tak payah, tuan-tuan. Jangan tinggal Taman Tun. Nanti saya tak ada jemaah nak dengar ceramah saya, tuan-tuan. Ada makna lain daripada gua itu. Di mana para ulama mengatakan gua pada pemuda Kahfi itu ialah gua di tempat mereka masuk. Itulah. Tapi kita di akhir zaman, gua kita ada 2. Satu, kita hendaklah datang ke masjid. Kenapa, tuan-tuan? Bila kita datang ke masjid, kita akan rasa kuat. Kerana kita melihat masih ramai lagi orang yang berakidah seperti kita. Orang yang ingin mati di atas agama ini. Orang yang ingin hidup sebagai seorang Muslim itu masih ramai. Jadi bila kita lihat golongan kita masih ramai, maka semangat kita masih kuat. Dan yang kedua, gua yang dimaksudkan di sana juga ialah rumah-rumah kita. Jadi shopping kompleks wang utama, bukan gua yang dicadangkan. Maka jangan pergi kerana dah ada COVID-19, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan dah pencin, antibody tak kuat, duit pencin pun ada, duduk di rumah dengan mari masjid je lah, tuan-tuan. Jadi itu gua yang disebut oleh para ulama, apabila kita berada di zaman fitnah, kita mesti melazimi 2 tempat tersebut, masjid dan juga rumah. Kenapa, tuan-tuan? Apabila kita datang ke masjid, kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang sama memperjuangkan agama ini. Bila kita balik di rumah, kita akan jaga ahli keluarga kita agar mereka juga tidak tertipu ataupun tidak terhembak sama dengan tiupan gelombang yang ada di luar sana. Maka kalaulah Allah berfirman kepada pemuda tersebut, fa'wu ilal kahfi. Pergilah kamu berselindung di dalam gua, maka kita ubah makna tersebut, fa'wu ilal masjidi wad diyar. Pergilah kamu berselindung di masjid dan juga rumah-rumah kamu. Dan setakat hari ini kita dapati orang yang datang masjid dan hanya duduk di rumah tidak dijangkiti COVID-19. Yang kena jangkiti ialah yang pergi berkempen di Sabah, yang pergi shopping ataupun pergi kenduri di Kedah. Jadi oleh kerana itu duduk-duduk rumah je lah, tuan-tuan. Itu nombor berapa tak ingat dah saya. Nombor 4 ya, tuan-tuan. Okey, nombor 5, tuan-tuan. Diminta kepada kita supaya pada musim ini kita diminta supaya hanya melakukan perkara-perkara besar dan mendatangkan faedah. Kadang-kadang, tuan-tuan, dalam hidup ini tidaklah realiti itu sebenarnya menakutkan kita.
Tapi kerana kita adalah seorang yang tolol, suka perkara-perkara yang remeh-temeh, dia menjadikan kita resah. Antara perkara yang menjadikan kita resah ialah terlalu banyak tengok telefon, Facebook atau WhatsApp group, tuan-tuan. Itu tuan-tuan memang tak ada faedah langsung, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh beli telefon yang Nokia dulu hanya boleh call dengan SMS, itu lagi bagus. Sebab sekali charge tahan 3 hari, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan beli telefon canggih ini, tuan-tuan, tuan-tuan akan banyak ditimpa suatu keresahan yang menjadikan tuan-tuan rasa macam payahnya nak hidup, tuan-tuan. Dekat masjid ni saya ada satu grup, tuan-tuan. Saya tengok dia masa di masjid, saya respect sangat. Tapi bila duduk dalam grup tersebut, saya tengok dia langsung saya tak respect dia. Kerana bahasa yang diguna begitu teruk, dia bercakap benda yang remeh-temeh, benda tak pasti. Sedangkan mereka semua itu adalah pegawai kanan kerajaan Pencin dan bergelar lagi, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, tak perlulah kita aktif sangat pasal Facebook. Kita cerita pasal nak tukar kerajaan ni dah letih dah dengar, tak tukar-tukar lagi, tuan-tuan. Ataupun dan sebagainya, lebih baik kita lupakan perkara tersebut dan sibukkanlah dengan perkara-perkara besar. Saya pernah dengar satu ceramah yang disampaikan oleh Allahyarham Ahmad Deedat. Dia bercerita bagaimana dia boleh berdebat dengan padri-padri yang hebat-hebat tadi dalam menegakkan Islam, menentang apa yang dinamakan dengan kekufuran itu. Dia ada bercerita bila ditanya oleh satu wawancara, dia kata sebelum saya naik pentas untuk berdebat, kalau saya ada masa sejam, saya makin resah. Saya lebih suka bila saya datang berdebat itu, jarak di antara majlis dengan saya sampai sekitar 5 minit. Kalau saya sampai sejam ataupun 2 jam, saya mungkin tidak boleh mendepani padri tadi. Maka sebab itu saya dapati setiap kali saya berdebat, selalu sangat orang yang ingin berdebat dengan saya datang lewat berbanding saya. Jadi dia pun tanya penemu buku tadi, kamu tahu tak kenapa? Kerana kata dia, ini dia katalah, saya ingat lagi. Dan saya pun berpegang dengan apa yang dia sebut tadi. Dia kata seorang yang ingin berperang, jika tempoh menunggu untuk berperang itu terlalu lama, menyebabkan semangat untuk berperang itu luntur. Semangat untuk berperang, dia akan fikir, kalau dia tak mati, tangan dia putus, muka dia sepek, bini dia nak kahwin, nak lagi. Dia akan fikir yang macam-macam. Benda yang tak perlu dia fikir pun, dia akan fikir kerana. Maka kata Ahmad Shalabi, Ahmad Deedat tadi, aku kalau sampai awal, aku akan duduk di belakang pentas, aku akan bersenam, aku akan berjalan, supaya aku tidak fikir apa yang akan berlaku masa debat nanti. Jadi samalah juga, tuan-tuan. Bila tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan asyik duduk tunggu malaikat maut je mari, tuan-tuan. Maka tuan-tuan akan fikir macam manalah cucu aku lepas tu. Macam-macam benda yang tak perlu fikir, tuan-tuan. Dan kadang-kadang apa yang kita fikir tu tak betul pun. Tak betul pun, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, saya nak sebut satu rahsia lah, ya. Tuan-tuan kenal ramai ustaz, betul kan? Tuan-tuan kenal ramai ustaz. Tapi tuan-tuan jarang jumpa ustaz yang berceramah dan menulis pun banyak. Melainkan antaranya ialah Allahyarham Dr. Hai. Dr. Hai itu berceramah pun boleh, menulis pun boleh. Dan dia menulis tafsir Itqan yang belum sempat disempurnakan sebelum Allahyarham meninggal dunia. Kenapa ustaz-ustaz jarang menulis? Malah ustaz ini selalu marah dekat sister ini Islam kerana tulis macam-macam. Kenapa ustaz jarang menulis? Dia hanya pandai ceramah. Sebab tuan-tuan, dia ada satu hantu raya dekat kepala ustaz ni bila dia nak menulis. Termasuk hantu raya pun ada juga dengan saya lah. Saya juga ustaz kan. Ini cerita pengalaman. Bila kita nak tulis tu, kita akan kata, nanti kalau aku tulis, orang komen kan macam mana? Dia sebenarnya orang tak komen pun. Orang selalu kata, mana ustaz nak baca ni? Lepas tu yang kedua dia kata, kalau aku tuliskan nanti silap mati dengan... Dia duk fikir benda yang... Tak ada. Akhirnya tuan-tuan dapati Siti Kasim lebih banyak menulis daripada ustaz. Sedangkan Siti Kasim tu bukan ustazah pun. Kenapa dia banyak menulis? Sebab dia buang hantu raya tu. Dia tulis lah.
Jadi samalah juga kita tuan-tuan. Bila kita duduk di rumah, kita asyik dengan perkara yang remeh-temeh. Malah kadang-kadang nenek selalu bercerita pada saya, "Ustaz, suami kat rumah tu tak boleh berenggang dengan telefon. Macam berakar, tuan-tuan. Lekat kat situ, tuan-tuan." Jadi kalau itulah sikap kita, tuan-tuan, kita akan diselubungi dengan resah yang tak berkesudahan. Kerana orang di luar sana sengaja melebarkan cerita palsu, cerita itu, cerita ini. Jadi kalau mahu kita tenang, buatlah perkara yang berfaedah. Baca Quran. Lepas dah boring baca Quran, tadabbur. Lepas dah boring tadabbur, tidur. Lepas boring dah tidur, tanam lada, tuan-tuan. Buatlah apa yang penting, ianya suatu yang bermanfaat. Jika ianya dibuat, diisi dengan cara begitu, tuan-tuan, kita tak akan rasa takut dalam mendepani apa saja. Sebaliknya, kalau kita asyik melakukan perkara yang remeh-temeh, maka kita akan resah tanpa punca. Tak kenapa tak tahu resah. Risau saham jatuhlah, itulah, beginilah. Kalau nak kira, tuan-tuan, negara kita hancur, tak payah risaulah. Ada pemimpin lain lagi teruk, tak hancur pun, tuan-tuan. Dulu kita kata Indonesia, negara yang korup, teruk sangat, tuan-tuan. Tapi kitaran berlaku, akhirnya datanglah Jokowi dan nampaknya dalam beberapa perkara Indonesia lebih baik daripada kita. Tapi dalam pendidikan Indonesia tak boleh lawan lah sebab ada Universiti Melaya, tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, dalam beberapa perkara berlaku kitaran begitu. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, jangan risau sangat perkara yang dibawa dalam WhatsApp group, dalam Facebook, dalam apa. Lihatlah perkara tersebut pada ujung-ujung masa yang terlapang. Akhirnya yang lainnya diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Itu nombor 5, tuan-tuan. Adapun nombor 6, tuan-tuan. Kita diminta supaya meninggalkan perkara ini kerana perkara inilah yang menyebabkan Allah tidak suka dan kita sendiri terlepas banyak peluang. Iaitu bergaduh sesama kita. Iaitu bergaduh sesama kita. Tuan-tuan, percayalah kita semua bukan baik belaka. Cuma berlakon baik. Termasuk yang sedang bercakap pun, tuan-tuan. Kita semua bukan baik sangat pun. Semuanya ada dark side. Ada sisi gelap. Saya lagi teruk adalah dark side, dark skin lagi. Maksudnya, tuan-tuan, kita adalah sisi-sisi gelap. Tak payahlah perasaan kita baik sangat. Jadi apabila kita semua mengakui bahawa kita ada dark side, kita juga ada masa silap, ada masa betul. Maka bila kita berkawan dengan orang, kadang-kadang kita kena belajar jugalah mengalah. Kadang-kadang kita kena juga belajar berkorban. Kita juga kadang-kadang menuntut hak kita. Dan perlu kita ingat tidak semua hak kita yang kita tuntut itu dapat. Kalau dulu, tuan-tuan, orang cerdik tak pandai, tak ramai. Maka sebab itu orang yang kurang cerdik dah ditonjolkan. Dulu, tuan-tuan, selalu sangat sindir anak murid saya. Mungkin dia adalah saudara mara tuan-tuan juga. Tuan-tuan kata kami dulu keluar universiti terus dapat kerja. Tak macam sekarang. Budak sekarang dapat 4 flat pun kerja payah nak dapat. Tuan-tuan, janganlah kutu. Dulu tuan-tuan belajar walaupun dapat general degree, banyak jawatan, tuan-tuan. Tu yang dapat tu bukan kerana pandai sangat pun. Budak-budak sekarang dia pandai tapi universiti banyak. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Jadi apabila orang ramai dah, orang cerdik tu dah ramai, maka kepimpinan parti pun kena duduk sekejap-sekejap lah. Ini masih nak duduk sampai 30 tahun. Bukan dia, tuan-tuan. Dulu tak ada orang cerdik. Jadi bolehlah orang tu duduk sampai mati. Bila dah ramai, kongsi-kongsi lah, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, dalam banyak perkara, kepimpinan masjid ke, ada orang jadi pengurusi masjid sampai mati, tuan-tuan. Jadi dia kata, saya nak meneruskan legasi itu. Tak bolehlah, tuan-tuan. Tan Sri Pencen ramai dah. Dulu tak ada Tan Sri yang mari masjid. Ni ramai dah mari. Jadi kena gile-gile lah di antara Tan Sri itu, tuan-tuan. Jadi bermaksud, zaman sudah berubah. Dan kita perlu bertolak ansur untuk kadang-kala kita dapat, kadang-kala kita tak dapat. Sebab apa, tuan-tuan? Perkara itulah yang menyebabkan kita hancur dan kita telah kerugian banyak perkara, termasuklah hal-hal yang berkait dengan agama. Tuan-tuan masih ingat tak? Apabila baginda SAW nak bagi jadual Lailatul Qadar. Untuk kan baginda dah nak beritahu dah. Dia janji dah malam, besok aku akan beritahu Lailatul Qadar akan turun bila.
Wah, tuan-tuan, kalau dapat tarikh tu, tuan-tuan, banyak perkara kita selesai. Sebab pada malam Lailatul Qadar, bila kita berdoa, Allah Ta'ala akan kabul. Kan besar benda itu, tuan-tuan. Nabi dah janji. Takkan Nabi janji Nabi bohong? Mungkin, mustahil Nabi bohong dengan janjinya. Tapi bila pagi itu, berlaku satu benda yang Allah Ta'ala tak suka, offer tu dia tarik balik, tuan-tuan. Iaitu pagi itu apabila dua sahabat bergaduh di hadapan Nabi. Bergaduh teruk pula tu. Kau caci aku caci kau. Pada perkara yang remeh saja. Tapi bergaduh dengan begitu teruk. Maka baginda SAW mengatakan disebabkan ada orang yang bergaduh pagi ini, maka Allah Ta'ala batalkan hasratnya untuk memberitahu kepada kita bila Lailatul Qadar itu akan berlaku. Takkan benda tu kita tak boleh ambil pengajaran, tuan-tuan? Takkan benda tu kita tak boleh ambil pengajaran? Bahawa dalam agama kita, sejarah agama kita, bergaduh itu menyebabkan kita rugi benda besar. Maka sekarang berlaku perkara yang sama. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebut, wala tanaza'u fatafshalu watazhabari hukum. Janganlah kamu bertelagah sesama kamu. Kerana bila kamu bertelagah, maka kamu semua akan rugi dan orang tidak akan menghormati kamu lagi. Hari ini, tuan-tuan, dalam berniaga kita bergaduh. Dalam rumah tangga kita bergaduh. Tuan-tuan tahu tak, dalam musim COVID-19 PKP hari itu, apabila diminta untuk Menteri Agama menyatakan bilangan orang yang bercerai dalam musim PKP, teruk, tuan-tuan, ada 7,000 pasangan bercerai. Kita pun tak tahu. Musim PKP tak ada piti berlaku bercerai juga, tuan-tuan. Apa jenis orang Islam, tuan-tuan? Dan mujur dia tak beritahu negeri mana. Tidak nanti kena kutuk orang yang negeri banyak, tuan-tuan. Tapi nak sebutnya orang Islam 7,000 pasangan lebih bercerai. Di musim PKP. Di musim orang nak makan pun payah pun bercerai boleh, tuan-tuan. Jadi kita bergaduh dalam semua benda. Politik kita bergaduh. Ekonomi kita bergaduh. Rumah tangga kita bergaduh. Di masjid kita bergaduh. Tak selesai lagi Wahabi dengan Ahli Sunnah sampai sekarang. Jadi tuan-tuan, bila kita nak tak bergaduh ya tuan-tuan. Sedangkan cerita Lailatul Qadar kita dah dengar. Ayat Quran yang dibaca tadi pun kita semua hafal. Iaitu ayat surah Al-Anfal, ayat 46 surah Al-Anfal. Wala tanaza'u fatafshalu watazhabari hukum. Jangan kamu bertelagah kerana kamu akan rugi, dan bukan sekadar rugi, orang tidak hormat kamu. Maka tidak hairan hari ini, tuan-tuan, orang semua peleceh kita. Jumpa orang Cina peleceh kita. Jumpa India peleceh kita. Jumpa orang Iban peleceh kita. Maka semuanya itu bukan salah orang lain, tapi dia adalah salah kita sendiri. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, marilah sama-sama kita berfikir untuk kita tadi mempunyai suatu sikap yang optimis terhadap apa yang sedang kita lalui. Tidak mungkin Allah Ta'ala uji kita ini tujuannya untuk menghapuskan kita, kerana Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang yang beriman dengannya. Dan kita adalah sebahagian besar di kalangan bangsa Melayu ini adalah orang yang beriman. Maka tinggal lagi kita memperbetulkan kesilapan yang kita buat itu. Dan saya dapati kesilapan kita tidaklah terlalu menunjang. Dia adalah kesilapan yang bersifat surface ataupun bersifat di permukaan sahaja, tidak lagi menunjang sampai ke dalam. Maka cepat-cepatlah kita betulkan apa yang sedang kita lalui ini. Semoga pembetulan yang kita lakukan itu akan memberi kita suatu pencapaian yang lebih baik. Saya cukup yakin dan saya cukup optimis. Ramai di kalangan kita ini ikhlas. Ramai di kalangan kita ini bertakwa kepada Allah. Ramai di kalangan kita ini orang yang baik hati. Cuma mungkin pelaksanaannya itu tidak berkesan, ataupun cuma mungkin caranya itu ada yang tidak kena. Maka jika kita semua bermuhasabah seperti mana yang disebut di dalam ayat yang saya baca pada awal kuliah tadi, dan kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mengharungi masalah ini, saya yakin Allah tidak akan sia-siakan kita. Sekali lagi saya baca ayat itu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kamu
jika baginda sallallahu alaihi wasallam itu bersama kamu. Jadi makna baginda bersama kita pada hari ini ialah dengan banyakkan selawat kepada baginda, banyakkan membuat contoh kepada hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada perkara-perkara yang kecil seperti makanan dan juga pakaian, sebaliknya percontohan itu meliputi segala aspek kehidupan kita dengan isteri, kita dengan anak-anak, kita dengan kawan-kawan, kita dengan majikan, kita dengan rakan, kita dengan kerajaan, kita dalam berniaga dan sebagainya, maka contohilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila baginda berada bersama kita, tak mungkin Allah akan mengazab kita. Dan yang kedua, wama kunna nu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Kami tidak akan mengazab kamu jika kamu sentiasa beristighfar. Kita luaskan makna istighfar itu bukan sekadar minta Allah ampun dosa kita, tapi sebelum minta ampun ialah mengakui akan silap. Dan mengakui silap itu bukan sekadar menyebut, ya saya bersalah, sebaliknya cuba perbetulkan. Kalau dahulu kita arrogant, kita tindas orang itu dan ini, maka Allah bagi kita peluang, maka kita berhentilah daripada sifat itu ataupun sikap arrogant menindas orang itu. Kalau dulu kita rembat sana sini, Allah masih beri peluang pada kita untuk kita betulkan. Kalau dulu kita kelentong sana sini, maka berhentilah daripada semua itu, jadilah seorang mukmin yang sebenar, kerana janji Allah itu hanya kepada orang yang beriman, bukan hanya kepada orang yang ada IC tulis Islam di IC-nya tadi. Wa ma haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya menjadi tanggungjawab kami untuk membantu orang-orang yang beriman. Saya rasa itu 7 perkara yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Tidaklah pandai sangat, tetapi apa yang difikirkan boleh membantu sesama kita agar sikit sebanyak perkongsian ini dicampur dengan perkongsian dengan ulama-ulama lain. InsyaAllah kita berjaya mengharungi ujian ini dengan jaya dan akhirnya kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.